Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Betul-betul pula bah, mana ada main-main ini betul-betul serius bah. Nah, Zahid Hamidi akhirnya mengeluarkan satu lagi kenyataan yang betul-betul betul. Zahid Hamidi kata, saya nak Perdana Menteri menghadap Agung semalam. Ini pelik nih, bukan kabinet yang suruh tapi Zahid yang suruh. Jadi yang saya bingung sekarang ini, siapa yang PM mau dengar? Zahid kah atau kabinet? Ini persoalan dia lah. Jadi kamu tolong jawab, mana satu yang perlu didengar oleh Perdana Menteri? Zahid kah? Kabinet kah? Mana satu yang ikut Perlembagaan Negara Malaysia? Mendengar si Zahid sebagai Presiden UMNO yang hanya ada 38 saja ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat, ataupun mendengar nasihat ataupun cadangan daripada Kabinet Malaysia. So itulah persoalan berat yang telah dipikirkan, yang pasti akan membuat kepala otak Perdana Menteri kita bengong mau pikir mana satu mau ikut. Telan mati ini, luah mati itu. Susah. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, parti itu menghormati kuasa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bagi mencadangkan mengenai tarikh pembubaran parlimen supaya pilihan raya umum ke-15 PRU 15 dapat diadakan secepat mungkin. Ditanya sama adab, naib Presiden UMNO itu diberikan tempo untuk menasihati Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya berbuat demikian. Zahid secara berseloroh berkata ia sepatutnya dibuat semalam. Rupa-rupanya Zahid Hamidi berseloroh. Tenang, janganlah stres. Rupanya Zahid Hamidi berseloroh. Tapi berselorohnya itu betul-betul seloroh kah ataupun serius? Katanya saya bagi tahu saya nak semalam. Katanya pada sidang media selepas Majlis Taklimat Khas UMNO di Kuala Lumpur pada hari ini. Ismail Sabri tidak bersama pada sidang media tersebut meskipun menghadiri Majlis Taklimat tertutup itu bersama dan dilaporkan turut menyampaikan ucapan. Ditanya jika benar Perdana Menteri dijadualkan menghadap Seri Paduka pada Khamis ini untuk memohon parlimen dibubarkan segera, sekali lagi Zahid memberi jawapan yang samar-samar. Katanya, saya tak mimpi tarik itu. Katanya ringkas. Pandai juga buat lawak Zahid ya. Awal hari ini Ismail Sabri memberitahu bahwa menghadap yang di Pertuan Agong adalah rutin lazim buat seorang Perdana Menteri. Kalau dia pergi menghadap pun rupanya rutin. Bukan menghadap bubar. Tenang. Menghadap Agong, saya menghadap setiap minggu sebelum mesyuarat kabinet. Katanya. Yaitu macam minggu ini kalau waktu parlimen kabinet hari Jumat, hari Kamis saya jumpa katanya. Kalau hari Rabu mesyuarat kabinet, hari Selasa saya jumpa katanya. Perjumpaan dengan Seri Paduka lebih berkat kepada kertas mesyuarat kabinet, kata Perdana Menteri. Sementara itu mengulas lanjut soalan sejauh mana UMNO BN akan tetap mengadakan PRU 15 pada tahun ini, Zahid yang juga adalah pengurus CBN menegaskan perkara itu telah diputuskan secara rasmi oleh UMNO. Katanya pada 30 September lalu, parti telah buat keputusan rasmi yaitu PRU wajib diadakan tahun ini. Wajib diadakan tahun ini Oktober, November, Desember. Tak pedulilah apapun jadi, buat saja. Minggu depan kita akan mula berbincang dan membuat rundingan yaitu Isnin depan katanya. Menurutnya pemilihan calon-calon bagi PRU 15 kali ini juga mesti mengikut kriteria sekaligus tiada calon-calon yang dipilih mengikut kluster-kluster tersebut tertentu. Untuk pemilihan calon pada kali ini, pengurusi perhubungan negeri akan mengumumkan nama-nama calon berkenaan kepada top 5 bagi penentuan calon yang memenuhi kriteria. Tiada calon mengikut kluster tertentu dan yang paling penting, calon UMNO yang memulakan panji-panji Barisan Nasional BN katanya. Terdahulu Ismail Sabri dan Zahid Hamidi mengadakan pertemuan khas dengan 191 sayap bagian parti itu secara tertutup. Wow, apa yang tertutup sangat nih. Dan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Najib Najib. Najib Razak memang dah boleh buat lagu lah. Hebat betul lah Najib Razak nih. Memang hebat. Sangat-sangat hebat.
sudah jadi banduan, tetapi masih hebat. Boleh tahan. Najib, walaupun sudah jadi banduan, masih berani untuk membuat tindakan undang-undang. Memang hebatlah. Peguam-peguamnya pun hebat. Ini barulah terbaik. Najib mempertimbangkan tindakan undang-undang jika tak dibenar hadir parlimen. Inilah masalah kalau belum lagi terlucutkah dia punya kelayakan. Tapi kalau dia sudah terlucut tak jadi nih. Tapi kerana dia tidak terlucut, jadi memang betul lah, tak ada masalah untuk dia katakan ini. Tapi yang peliknya, yang dulu-dulu tak pernah terjadi. Peguam yang mewakili Najib Razak memberi masa. Diberi masa lagi. Memberi masa sehingga jam 12.30 hari kepada Menteri Dalam Negeri, yaitu Hamzah Zainuddin, untuk menjawab rayuan supaya ahli Parlimen Pekan itu dibenarkan hadir ke Parlimen. Jika tidak, pasukan peguam bekas Perdana Menteri itu akan memfailkan tindakan undang-undang untuk membolehkan Najib berbuat demikian. Ketua Peguam Bela Najib, Muhammad Syafiq Abdullah, petang tadi mendedahkan Jabatan Penjara minggu lepas tidak membenarkan permohonan Najib untuk menghadiri persidangan Dewan Rakyat yang disambung semula hari ini. Terdahulu semasa persidangan Dewan Rakyat hari ini, Speaker Azhar Azizan Harun berkata Najib dibenarkan menghadiri sidang tersebut sekiranya mendapat kebenaran daripada pihak penjara. Semasa sidang media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Syafiq mendakwa Ketua Pengarah Penjara yang tidak disebut namanya tidak membenarkan Najib menghadiri Dewan Rakyat atas alasan keselamatan. Peguam itu berkata bahawa isu keselamatan adalah satu alasan pelik kerana Parlimen adalah bangunan paling selamat jika dibandingkan dengan kompleks mahkamah tempat Najib dibawa untuk menghadiri kes mahkamahnya yang sedang berjalan. Syafiq berkata pihak penjara tidak membangkitkan isu keselamatan ketika Najib dibawa ke hospital. Dipercayai merujuk kepada lawatan ke Hospital Kuala Lumpur sebelum ini dan kemudian ke Hospital Rehabilitasi Ceras. Saya fikir Syafiq tersilap cakap yang ini. Lepas ini kalau penjara tidak benarkan Najib Razak untuk pergi ke mana-mana, termasuk pergi hospital kerana keselamatan, baru dia tahu. Memanglah yang itu atas budi bicara lah. Kesian kepada Najib. Kesian kepada Najib, hak Najib untuk pergi hospital. Jadi kalau ini Syafiq kata tidak membangkitkan isu keselamatan, jangan pula lepas ini penjara tiba-tiba bangkitkan isu keselamatan, Syafiq marah pula. Peguam itu mendakwa dia telah menulis surat kepada Azhar yang mengesahkan Najib masih ahli Parlimen Pekan berikutan 2 rayuan Najib yang sedang berjalan. Permohonan itu adalah kepada panel Mahkamah Persekutuan yang berasingan untuk menyemak sabitan dan hukuman penjara 12 tahun bagi kes rasuah SRC International 42 juta ringgit Malaysia, dan kedua ialah di hadapan Lembaga Pengampunan untuk Pengampunan Diraja dalam kes rasuah itu. Peguam itu berkata bahawa mereka telah menulis surat kepada Hamzah Zainuddin untuk merayu terhadap keputusan pihak berkuasa penjara. Dan jika mereka tidak mendengar apa-apa atau mendapat jawapan yang tidak menyenangkan daripada Menteri Dalam Negeri sebelum pukul 12.30 hari esok, maka semakan kehakiman akan difailkan di mahkamah. Syafiq berkata jika semakan kehakiman difailkan, maka ia akan menjadi tindakan undang-undang yang pertama di Malaysia kerana ia boleh membenarkan mana-mana ahli parlimen yang telah disabitkan dan dijatuhkan hukuman tetapi masih mendapat proses wajar lain yang berkaitan untuk berkhidmat di kawasannya sebagai wakil rakyat. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, panjang lagi pertuduhan, panjang lagi perjalanan Najib Razak dan panjang lagi artikel ini. Untuk mendapatkan artikel lengkap ini sila layari malaysiakini.com. Tajuk dia, Najib pertimbang tindakan undang-undang jika tak dibenar hadir parlimen. 3 Oktober 2022, kita jumpa lagi. Bye-bye.